Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey. Hari ini kita akan masuk kepada subtopik yang seterusnya di dalam chapter 4, okey, iaitu linear programming. Okey. So ini merupakan subtopik kita yang terakhir iaitu simplex method. Alright. So kita tengok di dalam programming. Okey, rahsia dalam penyelesaian masalah, okey, yang melibatkan dua variable. Okey, kalau ada dua variable, contohnya x dan y, okey, kebiasaannya kita akan menggunakan graphical solution. Okey, kaedah grafik yang kita dah belajar pada kelas yang sebelum ini. Okey, walau bagaimanapun, kalau kita punya problem statement tu lebih daripada dua variable. Okay, more than two variable, kita akan menggunakan satu kaedah yang lebih sesuai lah. Sebab graphical method ni kita hanya menggunakan dua variable saja. Solution dia melibatkan dua variable saja. Kalau tiga variable, sukar untuk kita selesaikan menggunakan graphical method. Okey, jadi apa kaedah yang lebih mudah kita gunakan? Kita panggil dia adalah simplex method. Okey. So simplex method ni kita akan gunakannya untuk solution yang lebih daripada dua variable. Sama ada x, y, z ataupun x1, x2, x3 dan sebagainya lah. Okey, dan juga melibatkan nilai yang besar. Okey, nilai yang besar. Jadi lebih mudah kita menggunakan simplex method. Okey, jadi simplex method ni dibangunkan oleh George Denzin pada tahun 1946. Okey, di mana kaedah ni kaedah yang lebih sistematik lah. Okey, kaedah yang lebih sistematik untuk kita menyelesaikannya melalui feasible region. Okey, untuk kita menentukan optimal value bagi objective function. Alright, okay, so itu adalah simplex method. Okay, next kita akan tengok contoh yang seterusnya. Okay, contoh yang seterus ini kita go through kepada example 2. Okay, use simplex method to solve the given linear programming problem. Okay, so dia akan beri linear programming problem pada kamu dan kita akan selesaikannya menggunakan simplex method. So yang pertama sekali kamu kena kenal pasti dia mencari nilai maksimum ataupun nilai minimum. Okay, so kat sini dia mentionkan maksimum. So ini adalah nilai maksimum. Alright, seperti biasa yang dekat atas ni, okay, yang ini adalah objective function. Okay, ingat objective function kita. Alright, dan yang seterusnya ini adalah constraint kita. Okay, so ini adalah constraint kita. Okay, dan yang terakhir ini adalah non-negative function. Okay, non-negative function di mana kita hanya mengambil nilai positif sahaja. Alright. Okay, so kita tengok solution dia. Solution di sini kita go through kepada step yang pertama. Okay, kita lihat step yang pertama, apa yang perlu kita lakukan adalah kita convert, okay, convert inequality, okay, convert inequality to equality. Alright. Okay, so maksud dia kita akan convertkan kita punya linear programming problem ni, kita akan convert kepada equality. Equality that means is equal. Okay, dalam masa yang sama kita kena tambahkan dengan select variable. Okay, select variable. Okay, apa select variable? Okay, select variable adalah kita menambahkan kita menambahkan S1, S2. Okay, select variable tu dia merujuk kepada S1, S2. Okay. Kita tengok dahulu kat sini dia mentionkan kita tambah select variable.
Okay, select variable kita adalah S1, S2, S3. Okay, yang ini dia merujuk kepada berapa bilangan constraint kita. Okay, kalau kat sini kita ada 3 constraint, so kita akan tambahkan S1, S2, S3. So ada 3 lah di kat situ. Alright, so kita tengok macam mana kita nak convert kepada equality. Yang pertama kita ambil objective function dahulu. Okay, objective function ni kamu kena jadikan dia equal to 0. Okay, that means is yang ini you kena pindah ke sebelah. Alright, you kena pindah ke sebelah, dia akan jadi kat sini yang pertama Z. Okay, Z ini positif 2x1, dia akan jadi negatif 2x1. Alright, so negatif x2 pindah ke sebelah, dia akan jadi positif x2. Alright, next 2x3 pindah ke sebelah, dia akan jadi negatif 2x3 equal to 0. Alright, so dalam step yang pertama, to convert to equality, kita kena jadikan dia sama dengan kosong. Okay, yang seterusnya, constraint kita akan convertkan kepada equal sebab kat sini dia ada less than or equal. So kita jadikan dia equal sahaja. Alright. So di sini dia akan jadi 2x1 stay. Ni dia punya constraint dia stay, takkan ada perubahan. Okay, so tambahkan dengan select variable di sini. Okay, tambahkan select variable, nanti kita akan masukkan kita ikut dahulu sama dengan 10. Yang kedua x1 plus 2x2 minus 2x3 plus, so equal di sini, equal 20. Alright, and then last kali x2 plus 2x3, okay, plus equal to 5. Right, okay, kita tengok. Okay, so kat sini kita tambahkan select variable tu, tambah dekat mana? Okay, kita tambah setiap constraint di sini. S1, S2, S3. Okay, so ni adalah select variable. Okay, so selepas kita dah convert kepada equality, kita akan pergi kepada step yang kedua ni. Okay, step yang kedua ni adalah kita initial. Okay, maksud dia di sini, saya take note kat sini Step 2, okay, step 2 di sini adalah kita initial dahulu. Okay, so step 2 kita akan create an initial. Initial maksudnya kamu kena masukkan dia punya nilai dahulu ke dalam table. Table apa? Nama dia adalah simplex table. Okey, itu nama dia. Okey, simplex table. Tableau. Okey, simplex tableau to solve. Okay, to solve the problem. Okay, so ini dia punya start dia. Alright, okay. Alright, so kita initial dia pada first step dia. Okay, so macam mana kita nak initial dia adalah kita masukkan nilai coefficient dia. Okey, masukkan nilai coefficient bagi setiap variable yang telah kita ada tadi. Okey, so kita tengok yang pertama. Okey, so kita go through one by one di sini. Okey, first ini adalah table dia kenal pasti ini adalah table dia, row operation di sini. Okey, yang ini adalah variable dia Z, X1, X2, X3. Refer kepada you punya soalan. Okey, kalau soalan di sini dia pakai X1, X2, X3, so you labelkan kat sini X1, X2, X3. Kalau soalan kamu menggunakan X, Y, Z, so you mention kat sini X, Y, Z. Okey.
Okay, dan begitu juga dengan S1, S2, S3. So di sini adalah S1, S2, S3. Alright, okay, so di sini B. B tu yang mana? B yang belakang ni. Value dia. Okay, and then dia ada basic variable dan juga ratio. Alright, so kita tengok one by one dia punya solution. Okay, so table yang pertama kita akan initial dia. Initial that means is you masukkan coefficient ke dalam table dia. Okay, so oleh kerana kita ada 4 kita punya expression 1, 2, 3, 4. So kita punya rule ni ada 4. Okay, so kita akan starting dengan objective function. Okay, saya akan starting dengan objective function di bahagian atas ni. Okay, iaitu Z. Okay, objective function. Iaitu Z dekat atas ni So kat sini saya akan declare role dia A, B, C dan D. Right, lebih mudah lah. Okay, so ini adalah A, B, C dan D. Seperti Gaussian. Okay, kita akan menggunakan kaedah Gaussian. Alright, so kita masukkan dahulu coefficient dia. Okay, you tengok Z. Z nilai dia 1. Masukkan sahaja. Okay, nilai dia sahaja. Variable dia berada ke atas. Okay, yang kedua X1. Nilai dia adalah negative 2. Alright, negative 2. Yang kedua X2 nilai dia 1. Negative 2x3, so negative 2. Alright, untuk rule yang pertama ni, dia tiada S1, S2, S3. So letakkan kosong. Okay, dan B kita kosong. Okay, next, B. B kita, expression kita ni tak ada nilai Z. So letak kosong. Okay, follow rule by rule X1, 2. X2 1, X3 tak ada, so kosong. Lebih mudahlah soalan ni sebab dia banyak nilai kosong. Okey, S1 1, S2 kosong, kosong dan B kita adalah 10. Okey, C. C kita Z dia pun tiada, kosong, 1, 2, negatif 2, kosong, 1, kosong. Dan 20. Okey, D kita kosong, kosong. Hati-hati sebab ni dia start dengan X2. So 1. Okey. 2, kosong, kosong, 1 dan 5. Okey, so ini adalah initial. Initial that means is kamu masukkan dalam table dia mengikut kedudukan yang sesuai. Okey, next. Okey, next apa yang perlu kita lakukan? Okey, kita cari basic variable. Okey, basic variable ni kamu tengok nilai 1 pada setiap rule. Okey, nilai 1 pada setiap role. Okey, kita tengok role A ni nilai 1 ada pada Z dan juga pada X2. Yang mana kita nak ambil? So you tengok kolom dia. Kolom yang membentuk identity. Identity tu apa? Identity tu adalah nilai 1 dengan kosong sahaja. Dia tak ada nilai 2, tak ada. Nilai 3, tak ada. Okey, identity nilai dia 1 dengan kosong. Okey, so oleh kerana role A ni kita ada 2, 1. Okey, 2 kedudukan yang nilai dia 1. So kita ambil Z. Sebab dia kolom dia membentuk identity. Okey. Right. So kita letak nilai dia Z. Okey, role yang kedua. Role yang kedua pun ada juga 2 nilai 1. 1 X2, satu lagi S1. Tapi kolom yang membentuk identity adalah S1. Okey. Alright. Role C. Role C pun ada 2 juga kebetulan. Satu dia ada 2, X1 dan juga S2. So di sini S2, kita ambil S2. Kenapa S2? Sebab S2 yang membentuk identity. Okey, yang terakhir rule D ada 2 juga, X2 dan juga S3. Tapi yang membentuk identity adalah S3. Okey,
Alright, so you dah cari dia punya basic variable. Sekarang kita akan cari pivot column. Nama dia pivot column. Pivot column tu kat mana kita nak cari? You tengok dekat bahagian objective function. Row A sahaja. Okay, row A ada tak nilai negatif yang paling kecil? Okey, kebetulan nilai negatif kita dua-dua nilai yang sama, iaitu X2 dan X2. Okey, so you boleh pilih salah satu. You nak pilih X1 boleh, you nak pilih X3 boleh, salah satu. Okey, so untuk kes ni saya nak tunjukkan dia dalam bentuk, sekejap ya, saya tengok. Okey, dia dalam bentuk, saya ambil X1. Okay, so X1 saya ambil X1 ni sebagai, kita declare dia sebagai pivot column. Okay, kat mana saya nak tulis dia? Okay, kat sini saya take note kat sini. Okay, so ini adalah pivot column. Okay, complicated pula kedudukan kita ni. Okay, saya guna color hijau supaya nampak perbezaan dia. Okay, so yang ini saya declare dia sebagai pivot column. Pivot column. Okay, PC. Okay, pivot column ni kamu ambil nilai negatif yang paling kecil. Okay, nilai negatif yang paling kecil. So itu adalah pivot column. Alright. Okay, pivot column kelas. Saya pakai color hijau lah, kamu lebih nampak. Okay, so sila highlight, ini adalah pivot column kita. Okay, so ini step yang pertama. Okay, bila you dah dapatkan pivot column ni, kita akan cari ratio di sini. Okay, ratio kita apa dia? Ratio kita adalah B dibahagikan dengan pivot column. B kita yang ni, bahagikan dengan pivot column. Alright, so kosong dibahagikan dengan negatif 2. So of course lah kosong. Okay, and then yang seterusnya, itulah dia magnitude dan juga direction. Okay, jelas tak? So tengok balik kita jawab berapa jadi. Kan? Okay. Alright, so kita tengok ratio dekat sini. Okay, kita tengok ratio kita. Yang pertama B Okay, so kita tengok ratio kita yang pertama. Okay, dia hilang pula di sini. Okay, ini adalah kita punya pivot column kita. Okay, pivot column kita. Dan kita cari dia punya ratio. Ratio ni adalah B. B kosong dibahagikan dengan negatif 2. So kosong. Rule B 10 dibahagikan dengan 2. Okay, 2 kat mana dapat? 2 dekat sini pivot column. So dia adalah 5. Okay, 20 dibahagikan dengan 1 sama dengan 20. And then 5 dibahagikan dengan kosong. Okay, so kosong. Alright, so kita dah dapat kat sini nilai ratio. Okay, sekarang apa yang perlu kita lakukan? Kita akan dapatkan pivot row. Tadi kita dah dapatkan pivot column. Sekarang kita dapatkan pivot row. Pivot row tu apa? Okay, pivot row. Okay, pivot row kamu ambil, okay, kamu ambil nilai positif yang paling kecil. Okay, nilai positif yang paling kecil. Okay, selain daripada kosong. Selain kosong. Okay, sebab kosong tu kita boleh kategorikan dia nilai positif juga. Tapi kita ambil nilai positif yang integer. Okay, so kat sini kita dapat antara 5 dengan 20, of course lah 5. Okay,
So 5 ni adalah pivot role. Sila highlight pivot role tersebut. Okay, so ini adalah pivot role. Okay, pivot role. So nanti dalam calculation kamu sila labelkan, okay, noted yang mana pivot role, yang mana pivot column. Kat sini saya guna PRPC. Okay, sebab PC ni pun dia ada dua juga ni. Okay, sekarang kita dah dapat pivot role dengan pivot column. Okay, next apa yang perlu kita lakukan? You tengok kat sini. Okay, intersection between pivot column and pivot role is pivot cell. Di sini. Okay, dua ni. Okay, dua ni saya labelkan dia adalah pivot. Dah terkena pula value kita. Okay, so saya declare dia adalah pivot cell. Di sini ni. Pivot cell. Okay, pivot cell ni apa dia? Pivot cell ni adalah intersection. Okay, pivot cell. Okay, pivot cell ni adalah intersection ataupun persilangan. Intersection between pivot column and pivot role. Itu adalah pivot cell. Okay. Pivot cell, saya ulang lagi sekali. Intersection between pivot column and pivot role. Ataupun persilangan antara pivot column dan juga pivot role. So kamu highlight lebih sikit dekat sini. Okay. So kamu dah dapat dia punya pivot role dan juga pivot column dan juga pivot cell. Okey, sekarang apa yang perlu kita lakukan? Kita akan solvekan dia menggunakan next table. Okey, kita akan solvekan dia menggunakan next table dengan menggunakan Gaussian. Okey, dengan menggunakan kaedah Gaussian. Alright. Okay, so kita go through kepada next table. Okay, sila label kembali A, B, C dan D. Alright, dekat sini bila you nak pergi kepada next table, kita akan tengok Okay, you tengok dekat sini pivot cell dahulu. Okay, pivot cell kita adalah 2. Okay, untuk next table, kita kena jadikan pivot cell kita ni menjadi 1. Okay, pivot cell kita ni menjadi 1 dan yang lain kita jadikan dia kosong. Kalau dalam Gaussian tu target kita kosong, target kita 1. Sama jugalah dalam simplex method. Okey, tapi kita punya solution pivot cell ni kita kena jadikan 1. Okey, so bila kita kata pivot cell ni kita jadikan 1, dekat role B ni kita akan jadikan B sama dengan, okey, kita akan solvekan dia. Kita akan solvekan dia kat sini. Maksud dia, kita punya operation kita di sini, apa dia? You tengok nilai dia 2. Bahagikan dengan diri dia. 1/2 B. Okay, 1/2 B. That means is dia darabkan dengan diri dia. Okay, dia darabkan dengan diri dia. Alright, so kita go through one by one. Maksud dia 1/2 darab dengan B. So you kena darab setiap kolom ni. Okay, setiap kolom B dekat atas ni. Okay, kita go through one by one. 1/2 darab dengan kosong. So, kosong. Okay, 1/2 darabkan dengan 2. So, dia akan dapat jawapan 1. Okay, itu target kita. Next, 1/2 darab dengan 1, you akan dapat kat sini 1/2. Okay, 1/2 darab dengan kosong, of course lah kosong. 1/2 darab dengan 1,
dapat 1/2. 1/2 darab dengan kosong, 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 dan 1/2 darab dengan 10. Okey, 1/2 darab dengan 10, kamu akan dapat 5. Okey, kamu akan dapat 5 di sini. Alright. Okey, so kamu dah tentukan dia punya row operation dia dengan value yang baru. Sekarang kita akan cari A, C, D dengan nilai yang baru. Okey, alright. So kita akan menggunakan base kita adalah B. Alright, so B di sini, B di sini dan B di sini. Okey, dan dia punya operation dia mestilah addition. Addition, addition, addition. Alright, so kita solvekan dia one by one. Okay, so kat sini operation dia mestilah A lah. Okay, A, kat sini C dan D. Dan B di sini adalah nilai dia 1. Okay, nilai B di sini adalah 1. Okay, B dia adalah nilai 1. Okay, B dia nilai 1 di sini dan 1 di sini dan 1 kat sini. Kita akan pakai bash ni, nilai B cell ni. Okay, B cell di situ. Okay, next. Kita akan selesaikan one by one. Okay, kita tengok A dahulu. A dekat pivot rule ni. Pivot rule ni kita tahu nilai dia adalah -2 kat sini. Okay, -2. Alright, so -2 kat sini. So kita nak create formula kita kat sini berapa? Okay, yuk tengok saja. Memandangkan A ni nilai dia -2. So formula kita 2. Macam Gaussian, okay. So sini -2, so kat sini positif 2. Kita inversekan dia. Okay, so keluarkan kalkulator kita. Create formula di kalkulator sahaja, lebih mudah. Okay, 2 alpha B, 2 alpha B, okay, tambah alpha A. Alright, and then tekan calculate. Okay, tekan calculate. Kita tengok, make sure B, kita akan pakai B color merah ni Kita akan pakai B color merah ni dan A color biru di atas ni. Okay, B kita, kolom yang pertama adalah kosong. Tekan saja di kalkulator kita. Kosong sama dengan, dan A kita adalah 1, color biru dekat atas ni. Tekan 1. So, equal. So, you akan dapat jawapan dekat sini 1. Masukkan saja dalam table dekat bawah ni 1. Okay, so saya pakai color lain supaya kita nampak perbezaan dia. Okay, so value dia 1. Okay, next. Next, kita calculate. Kita nak calculate dekat sini betul tak kita dapat kosong. Okay, so B kita 1. Okay, B kita 1 dan A kita, A asal, A data asal, -2. So sama dengan kosong. So true. Jawapan kita kat sini kosong. Okay, calculate again. B kita setengah. Okay, 1/2. Okay, sama dengan A kita 1 dekat atas ni. Alright, so you akan dapat 2 di situ. Okay, 2. Tulis saja jawapan dia 2. Okay, next. Calculate again. Calculate again. You melalui proses yang sama sehingga data yang terakhir. Okay, B kosong dan A kita -2. -2 sama dengan -2. Alright, so masukkan saja -2. Okay, calculate again. Okay, B setengah sama dengan, dan A kosong. Okay, so jawapan dia adalah 1. Masukkan saja nilai. Okay, calculate again. Kita tengok B dia kosong, A dia kosong, of course lah kosong. Okay, B dia kosong, A dia kosong, of course lah kosong. Alright, next. B dia 5. Okay, dan A dia adalah kosong. Okay, so you akan dapat jawapan 10. Okay, itu baru rule
A. Okey, kita akan selesaikan role B, role C, proses yang sama juga. Kita tahu D nilai dia 1 dan C tengok C color biru di atas ni. So C dia adalah 1. Okey, CD adalah 1. Macam mana kita nak create formula di sini supaya value di sini adalah kosong. Okey, so oleh kerana C dia 1, of course lah formula kita akan tukarkan signage dia. Negatif 1. Okey, negatif 1. Just create sahaja formula di sini. Negatif alpha B. Okey, negatif B lah. Okey, negatif B sama juga dengan negatif 1B. Okey, tambahkan dengan alpha C. Okey, alpha C, tekan calculate. Okey, calculate B color merah B color merah kosong. Okey, dan C kita color biru. Okey, kosong. So of course lah jawapan kita kosong di situ. Okey, jawapan kita kosong di situ. Alright, tulis jawapan kita kosong di sini. Okay, next. Okay, next kita calculate. Okay, calculate B kita 1. Okay, dan C kita 1. Alright. So kita nak tengok, dapat tak jawapan kita kosong? So dapat kosong kat sini. Okay, calculate again. B kita setengah, color merah B kita ni 1/2. Okay, sama dengan C. C kita yang color biru ni. Okay, C kita adalah 2. Masukkan nilai 2. So dia akan beri jawapan dalam bentuk fraction, tukarkan dia shift fraction. So 3/2. Okay, tuliskan saja. Saya prefer kamu tulis calculation kamu di sini dalam fraction. Okay, kalau dalam bentuk decimal complicated nanti. Okay, it's better dalam bentuk fraction. Okay, next kita calculate lagi. Okay, kita calculate again. B kita kosong, color merah. Okay, dan C kita color biru ya. Negatif 2. Okay, so sama dengan negatif 2. Okay, tuliskan sahaja jawapan kita negatif 2. Okay, calculate again. B kita setengah. B kita setengah sama dengan dan C kita kosong. Okay, so negatif setengah. Alright, so negatif setengah. Okay, calculate again. Calculate again. B kita kosong. C kita 1. Okay. So dapat jawapan di sini 1. Okay. Next calculate. B kita kosong. C kita kosong. Senang saja. Tulis kosong terus. Okay, last. Okay. B kita 5. Dan C kita 20. Color biru ni. 20. So akan dapat jawapan 15. Okay, so tulis jawapan kita sini 15. Okay, next solution kita. Okay, next solution kita D. Okay, D, B kita 1 dan D kita kosong. Okay, nampak tak kat sini? Okay, memandangkan D kita ni dah kosong, kita nak dia jadikan kosong, alright. So kita tak perlu selesaikan kat sini. Special case. So apa yang akan berlaku di situ? Kita akan kekalkan dia. Okay, that means is dikekalkan. Okay, dikekalkan ataupun D sama dengan D. Alright, so you copyright sahaja dia punya value dia masuk dekat sini. Sebab apa? Target kita kosong dan value dia kosong. So terus masukkan kosong. 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 5. Alright, okay. So kita dah completekan dia punya value dia. Okay, next. Apa yang perlu kita lakukan? Okay, kita akan lakukan, kita cari dahulu basic variable. Okay, basic variable yang pertama of course lah Z. Yang kedua X1. Yang ketiga S2.
Yang keempat, okey nampak ada 2, 1 ni. Tapi yang mana membentuk identiti adalah S3. Alright. Okey, next. Sekarang ni kita akan cari pula, kita tengok dahulu. Okey, you tengok dahulu pada objective function kita ni ada tak nilai negatif? Ada tak nilai negatif? Masih ada nilai negatif. Okey, nilai negatif yang paling kecil? Okey, sebab ada satu sahaja nilai negatif, so kita ambil dia sahajalah. Kalau ada 2 nilai negatif, so kamu kena pilih nilai negatif yang paling kecil. Alright. Okey, so sila highlight. Yang ini adalah pivot column. Okey, hati-hati. Ia adalah pivot column. Okay, so ini adalah pivot column kita. Okay, PC. Okay, you dah dapatkan pivot column, kita akan cari ratio dekat sini. Ratio apa dia? Ratio B. Okay, B dibahagikan dengan pivot column. Okay, so B kita adalah 10 dibahagikan dengan negatif 2. So, kamu akan dapat negatif 5. Okey, seterusnya 5 dibahagikan dengan 0, kamu akan dapat 0. Seterusnya 15 dibahagikan dengan negatif 2, kamu akan dapat negatif 15/2 ataupun negatif 7/5. Okey, okey. Alright, next. 5/2. Okey, 5/2 kamu akan dapat kat sini 2.5. Okey, 2.5 ataupun 5/2 lah. Okey, memandangkan okey, kita akan cari pivot rule. Pivot rule apa dia? Pivot rule ambil nilai positif yang paling kecil selain daripada 0. Okey, kebetulan kita ada satu sahaja kat sini. Okey, 2.5. So ini adalah pivot rule kita. Okey, highlight pivot rule kita supaya senang untuk kita calculate. Okey, so ini adalah pivot rule kita. Alright, sila mentionkan, jangan lupa labelkan ni adalah pivot rule kita. Okey, kita pergi kepada next table. Okey, ni adalah pivot rule kita dan kita tengok intersection between pivot cell and pivot rule adalah pivot column, intersection pivot column and pivot rule adalah pivot cell. Okey, so ni adalah pivot cell kita. Alright, pivot cell kita. Okey, seperti biasa pivot cell kita ni kita kena jadikan 1. Okey, dekat sini kita kena jadikan 1 dan yang lain kena jadikan 0. So, kamu kena ulang balik proses yang sama. Okey, ulang balik proses yang sama. Okey, sehingga rule A ni tiada nilai negatif. Okey, so kita tengok. Okay, first kita labelkan kembali kita punya value kita. Okay, rule A, rule B, rule C dan rule D. Okay, so you tengok kat sini. Kita tengok, kita go through dahulu pivot cell kita. Okay, pivot cell kita tahu nilai asal dia adalah 2. Kita nak jadikan dia 1. Okay, seperti yang saya mentionkan tadi, kita bahagikan dengan diri dia. That means is 1 dibahagikan dengan 2, darabkan dengan D. Alright. Okay, 1/2 darab dengan 0, of course lah 0 kat sini. 1/2 darab dengan 0, of course lah 0 kat sini. 1/2 darab dengan 1, so dia akan jadi 1/2. Okay. 1/2 darab dengan 2 akan dapat 1. 1/2 darab dengan 0, kamu akan dapat 0, 0. 1/2 darab dengan 1 dapat 1/2. Okay, and then 1/2 darab dengan 5, kamu akan dapat 5/2. Okay, dia nilai dia dalam keadaan fraction. Okay, okay, next. Okay, kita dah dapat. Kita akan selesaikan. So, kita tengok dahulu. Yang mana kita boleh settlekan, kita settlekan dahulu. Alright, saya nampak kat situ kita ada value 0. Nampak sini? Dia ada value 0 sedangkan kita nak 0. So B. So B kita kekalkan. Lebih mudah kita trace yang mana yang lebih yang boleh diselesaikan terus. Okay, so B kita kekalkan B 0, 1, setengah. Okay, 0, 0, setengah. Okay, and then 0, 0 dan
5. Alright, kita kekalkan value dia. Sebab apa? Target kita kosong dan nilai dia kosong. So kita kekalkan. Alright, next. Kita akan selesaikan menggunakan base D. Okay, base D dekat sini. D, A. Okay, D, C. Alright, so operation kita, okay, operation kita adalah addition. Okay, addition seperti biasa. Okay, next. Kita selesaikan dia. Alright. So seperti biasa D kita ni nilai dia 1 D kita nilai 1, kita akan pakai yang bawah ni. Okay, kita tengok A. A data asal atas ni, yang kali hitam ni. Negatif 2. Okay, negatif 2. Okay, oleh kerana value dia negatif 2, so kita akan create formula di situ adalah 2. Okay, 2. Okay, 2D darab A. Alright, 2D darab dengan A. Alright, keluarkan kalkulator kita. Create formula di kalkulator. 2 alpha D. Okay, alpha D tambah alpha A. Okay, 2D tambah alpha A. Tekan calculate. Tekan calculate D. You tengok D kat sini. D color kuning D color kuning. New data. Okay, kosong. A kita adalah 1. Okay, tekan saja 1. So dia akan beri jawapan 1. Masukkan saja dalam table kita. 1. Okay, next. D kita kosong, A kita kosong. Of course lah kosong. Alright, kita boleh solvekan dia terus. Okay, next. D kita setengah, calculate. D kita setengah kali kuning D kita kali kuning. D setengah dan A kita adalah 2. Okay, so jawapan dia adalah 3. Masukkan sahaja 3 dekat sini. Okay, next. Kita nak tengok betul tak jawapan kita kosong. Okay, D kita 1 dan A kita kali hitam ni negatif 2. Negatif 2, so kamu akan dapat jawapan kosong. So betul. Bila dapat kosong maksudnya formula kita ni betul. Alright, calculate again. D kita kosong, kali kuning dan A kita 1. Okay, so kamu akan dapat jawapan 1 di sini. Okay, and then calculate again. Calculate D kosong, A kosong. Of course lah kosong kat sini. Tak payah nak kira dah. Memang dah itu jawapan dia. Okay, calculate again. D setengah sama dengan A kita. A kita kosong. So you akan dapat jawapan 1 di sini. Okay, calculate again. Calculate D kita 5/2. Okay, sebab tu saya suka guna formula di calculator. Jadi kita tak perlu nak complicated. Kita just masuk sahaja value dia walaupun dalam bentuk fraction. A kita 10. Okay, so kamu akan dapat jawapan 15. Just tulis sahaja jawapan di sini 15. Okay, next kita akan pergi kepada C. Okay, C kita tengok kat situ. C, data asal kita adalah negatif 2 juga. Okay, negatif 2 juga dekat sini. So of course lah formula kita 2. Okay, positif 2. Just letak saja 2 dekat sini. Okay, so formula kita 2D darabkan dengan C. Okay, create formula kita dahulu. 2 alpha D. Okay, tambah alpha C. Okay, you dah create formula, tekan saja calculate. Okay, tekan calculate. Tengok dahulu, okay, D kita kosong kali kuning D kita kali kuning kosong dan C kita kali hitam kat atas ni kosong. So, kosonglah jawapan dia. Tak perlu nak kira dah. Okay, sebab dia kosong, kita directly sahaja terus tulis jawapan. Okay, so kosong kat sini. Alright, tengok next. D kita kosong dan C kita pun kosong. Kebetulan warna merah ni kosong. So of course lah kosong. Ada lagi tak? Kosong, dia ada value. Okay, semua ada value. Alright, so kita calculate. Okay, calculate D kita setengah. Color kuning D kita kali kuning setengah. Dan C kita adalah 3/2. So masukkan value dia.
3/2. So kamu akan dapat dalam bentuk macam ni, tukarkan dia shift fraction. So 5/2. Okay, 5/2. Okay, next kita calculate. Dapat tak value dekat situ? Kosong. Okay, calculate again. D1 dan C kita adalah -2. So kamu akan dapat jawapan kosong. So betul lah kat sini kosong. Okay, calculate again. Okay, calculate again. D kita kosong. Okay, dan C kita kali hitam ni -1/2. -1/2. Okay, so kamu akan dapat jawapan sama juga -1/2. Okay, just salin saja jawapan dia. Okay, yang seterusnya calculate lagi. D kosong dan C kita adalah 1. So 1. Okay, 1. Calculate again. D setengah dan C dia adalah kosong. Okay, C dia kosong, so dia akan beri jawapan 1. Okay, lastly. Okay, kita calculate D kita 5/2. Okay, sama dengan C kita 15 yang kali hitam ni Okay, 15. So sama dengan 20. Okay, tulis jawapan kita 20. Alright. So kita dah completekan kita punya table. Okay, kita check lagi sekali. Tengok kita punya objective function kita iaitu root A. Ada tak nilai negatif? Tiada So tiada negative number. Bila tiada negative number, you stop dekat sini. Bila kita stop, kita akan cari jawapan akhir kita. Okay, so first kali nak cari jawapan akhir, you tengok basic variable dahulu. So basic variable kita tengok ada tak nilai 1? Banyaknya. Ada Z, ada S1, ada S3. So yang mana yang membentuk identity? Adalah Z. Okay, yang seterusnya adalah basic variable yang kedua. Ada tak nilai 1? S1. Okay, seterusnya nilai 1 ada 2, S2 dengan S3, tapi yang membentuk identiti adalah S2. Alright. Okay, yang terakhir of course lah X3. Okay, so jawapan akhir kita akan berada di sini. Okay, jawapan akhir kita akan berada di sini. Okay, so kita akan tuliskan jawapan akhir. Okay, so kat sini dia dah mentionkan this implies that the optimal solution is, okay, saya ringkaskan kat sini. Okay, keluarkan dia. X1 sama dengan 5. Okay, X2, ada tak X2 kat dalam ni? Tak ada. Okay, kalau tak ada X2 kat dalam ni, kamu letakkan value dia kosong. Okay, X3. X3 ada tak? X3 dia adalah 5/2. Okay, tak apa, jawapan dia dalam bentuk fraction. It's okay. Okay, yang seterusnya kita akan dapatkan jawapan S1. Okay, S1 kita S1. Okay, S1 ada tak kat dalam ni? Tak ada, so kosong. S2, okay, S2 ada tak? S2 kita adalah 20. Dan S3, okay, S3 kita ada sampai S3. S3 tak ada, so kosong. So Z, maximum value kita adalah 15. Yeah. Maximum value of Z adalah 15. Okay, so ini adalah jawapan akhir kita. Okay, jawapan akhir kita. Okay, jadi kita boleh semak jawapan kita menggunakan kita checking balik. Okay, kita check jawapan kita. Macam mana kita nak check jawapan kita? Okay, kita check, kita ambil balik soalan kita. Okay, soalan kita, for example, kita boleh guna soalan kita Z sama dengan 2x1 minus x2 plus 2x3. Okay, so Z kita tahu jawapan dia adalah 15. Okay, so 2x1 adalah 5. Okay, x2 adalah 0 tambah 2. X3 adalah 5/2. Okay, so 15
kamu akan dapat 2 darab 5, 10. Yang ini simplify, kamu akan dapat 5. So 15 sama dengan 15. So proof. Okay, proof. That means is jawapan kamu tepat dan betul. Okay, itu kelebihan simplex method di mana kita boleh check jawapan kita. Okay, kalau kamu tak dapat proofkan jawapan ni, maksudnya calculation kita ni salah. Okay, calculation kita ni salah. Okay, kita boleh juga check melalui constraint kita. Boleh. Okay, saya ambil satu contoh constraint kita. Okay, saya check kat sini Okay, salah satu constraint kita check. Okay, katakanlah saya ambil constraint kita x2 plus 2x3, okay, 2x3 plus s3. Kita guna s3 equal to 5. Alright, masukkan saja value. X2 kosong tambah 2, X3 adalah 5/2 dan S3 kita apa? S3 kita adalah kosong. Dapat tak 5? Okay, simplify, kamu akan dapat 5/5. So nampak? Proven. Okay, proof. Right? So ini adalah cara untuk kamu check jawapan kamu apabila kita dah selesai calculation. Macam mana kita nak selesai calculation kita? Kita akan tengok pada rule yang pertama. Okay, rule yang pertama ni adalah objective function kita. Okay, objective function kita semuanya nilai positif. Okay, ada setengah buku dia pakai objective function ni dia letak dekat bahagian bawah. Boleh, tak ada masalah. Saya lebih selesa menggunakan dia di bahagian atas. So kita nampak target kita. Alright, so ini adalah solution berkaitan dengan simplex method. Okay, dalam simplex method saya refresh kembali. Okay, bila kamu dapat saja soalan, okay, step yang pertama kita kena convertkan dia. Okay, step yang pertama kita convertkan kepada equality. Okay. Step yang pertama kita convert inequality to equality dan kita tambahkan dengan select variable. Okay. Step yang kedua kita create an initial simpler table to solve the problem. Okay. Kamu masukkan sahaja nilai dia dalam table ni. Okey, selepas kita masukkan nilai kita dalam table, okey, yang seterusnya kita akan carikan pivot column. Okey, pivot column dahulu. Carikan pivot column. Pivot column tu apa? Pivot column tu adalah kamu ambil nilai negatif yang paling kecil. Yang ini kamu kena hati-hati Sekiranya kamu ada contoh kamu ada negatif 4 dengan negatif 6. So, nilai negatif yang paling kecil adalah negatif 6 ya, bukan negatif 4. Negatif 6. Alright? Okay. So, bila kamu dah tentukan pivot column, kita akan cari ratio dahulu. Okay, kita cari ratio. Ratio apa dia? B dibahagikan dengan pivot column. Okay, you dah dapat value ratio. Kita akan cari pivot rule. Okay, pivot rule apa dia? Pivot rule, kita ambil nilai positif yang paling kecil. Okay, ada setengah soalan dia punya value ratio ni semuanya 0, something something. 0, something something. So you kena ambil nilai yang paling kecil. Okay, untuk case ni sebab kita ada nilai integer dekat sini. So kita ambil nilai integer yang paling kecil iaitu 5. 20 dengan 5 adalah 5. Okay, so highlight pivot rule kita. So bila you dah highlight pivot rule, kita akan dapatkan pivot cell kita. Pivot cell kita apa? Pivot cell ni adalah intersection between pivot column and pivot rule. So di sini. Okay, so pergi kepada next table. Pivot cell ni kita akan jadikan dia kosong. Okay, kita akan jadikan dia kosong. Kita akan jadikan dia 1. Pivot cell ni kita akan jadikan dia 1. Yang lain kita akan jadikan dia kosong. Okay. So untuk yang ini kamu guna kaedah Gaussian. Okay. Selesaikanlah one by one. Sehinggalah objective function kita tiada negatif.
Okey, bila tiada negatif, kita akan cari jawapan. Jawapan kita berada kat mana? Jawapan kita berada dekat belakang ni. Okey, basic variable dengan B. So, you boleh keluarkan jawapan kamu. Okey, keluarkan jawapan kamu. Kamu listingkan macam ni pun boleh. Okey, tapi kamu kena mentionkan lah. The maximum value of Z is 15. Okey, ni lah. Maximum value is 15. Okey. Tuliskan jawapan dia. Okay. It implies that the optimal solution, ini jawapan dia. Okay, saya letak dalam bentuk macam ni supaya kamu lebih nampak lah. Kalau kamu tulis macam ni agak keliru sikit kamu nak menentukan variable ni mana value dia. Okay, and then last sekali kita boleh check jawapan kita. Okay, make sure kamu check jawapan. Bila kamu check jawapan, okay, kamu dapat buktikan jawapan kamu betul, maksudnya jawapan kamu di sini tepat. Okay, jawapan kamu di sini tepat. Dengan erti kata lain, soalan ini kamu boleh score full mark. Okay, markah penuh bagi solution simplified method. Okay, kelas, saya harap semua dapat faham berkaitan dengan solution simplified method. Yang part tu produk kita yang finalize.